Kembali lagi ke channel Studio NS Production dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Assalamualaikum. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini, saya akan menceritakan tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini saya ada nak menyampaikanlah berkenaan perkara berkaitan dengan sekarang ni banyaklah timbul cerita pasal apa kata orang tu, ilmu-ilmu kan. Salah satu yang terbaru ni kisah pasal ajaran sesat Sihak itu yang agak merunsingkan juga dan agak merisaukan jugalah perkara ini, sebab dia lebih hampir-hampir untuk kepada dia nak mengenal Tuhan kan, tetapi tak sampai, dan apa yang dia ungkapkan tu tak berlandaskan ilmu Islam, ilmu Islam yang sebenar. Jadi bimbangnya mudah terpesong lah kan. Jadi semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini menjadi panduan, menjadi kata orang tu peringatan lah kepada semua. Macam ajaran Sihak ni, saya hari tu baru dapat tengoklah apa yang dikatakan ajaran tu sesat kan. Yang pertama, dia mengatakan Rasulullah tak ada kemaluan. Itu dah kata orang tu dah menyimpang jauh lah kan. Dah umpama dah memburuk-burukkan Rasulullah. Itu dah jauh daripada syariat Islam lah kan. Sebab Rasulullah adalah manusia yang Allah turunkan, yang Allah zahirkan ke muka bumi ini untuk rahmat sekian alam. Dan Rasulullah memang seorang manusia, seorang lelaki kan. Sama macam seperti kita. Kalau Rasulullah itu bukan dalam kalangan manusia, macam mana kita nak jadikan Rasulullah tu sebagai tauladan kepada umat dia kan? Dia mesti bertaraf di kalangan manusia juga. Dia tak boleh di kalangan kalangan malaikat ke atau makhluk-makhluk yang lain ke. Tak boleh. Sebab Rasulullah diadakan tu, Allah adakan untuk sebagai kita punya rujukan dan panduan dan segala perbuatannya. Jadi kalau kata Rasulullah tak ada kemaluan tu memang menyimpang lah, memang betul ajaran yang menyimpang lah. Lepas tu dia pun ada mengatakan teladan ataupun perbuatan Rasulullah tu adalah rekaan semata-mata atau perbuatan yang apa kata orang tu, perbuatan yang macam mana cakap dia perbuatan tu hanya lakonan ke apa benda, lebih kurang dicakap macam itulah kan. Jadi tak betul lah tu kan. Segala perbuatan Rasulullah adalah tauladan kepada umat dia kan, kepada umat manusia ni, teladan. Jadi segala cara makan ke, cara minum ke, cara berpakaian ke, cara bercakap ke, itulah tauladan kita kan. Manusia ni perlukan seseorang untuk diteladani, untuk kita membandingkan diri kita ni kan. Untuk menjadi umat yang baik, kita mesti ada rujukan tauladan yang baik daripada seorang rasul ke, seorang nabi ke. Itu tauladan yang baik yang perlu kita ikut. Jadi kata-kata itu memang tak betul lah. Dan yang paling kata orang tu paling menjadi isu adalah Rasulullah itu
Allah, dia kata. Kan, yang ajaran Sihak ni. Itu dia macam sampai tak sampai sebenarnya. Kan? Jalan-jalan makrifat ni, dia sebenarnya sampai tak sampai, tetapi mengatakan Rasulullah itu Allah tanpa hujah-hujahnya yang mantap, jadi akan disalah faham. Jadi benda tu agak sensitif untuk dikata orang tu diutarakan. Jadi ajaran tu memang agak menyimpang lah, betul-betul lah, memang agak menyimpang. Jadi kita jauhkan daripada fahaman yang macam ni, ajaran macam ni. Kadang-kadang orang nak menuju jalan Allah ni, dia tak faham apa yang dia ikut. Nak berjalan, kadang ada setengah orang dia jalan mengenal Allah ni, mengenal diri, mengenal Allah ni, kadang-kadang dia hanya ikutan. Dia hanya kata orang tu nak merasai. Kadang-kadang macam itu je. Kan? Tapi ada setengah orang yang sebenar-benar dia memang betul nak kata orang tu bertaubat atas perbuatan dia dulu, kemudian dia cuba nak mendekatkan diri dengan Allah, kan? Jadi pada waktu-waktu yang telah tibanya, Allah naikkan darjat dia, merasai ada peringkat lagi rupanya dalam mengenal Allah ni, ada peringkat lagi, kan? Dari dalam peringkat-peringkat mengenal Allah ni, dia ada peringkat, iaitu dia ada syariat, dia ada tarikat, dia ada hakikat, dan dia ada makrifat. Apa semua tu? Adakah itu ajaran-ajaran yang lain, ataupun dia satu jalan yang sama, kan? Dan sebenarnya dalam Islam ni, dia pertama syariat itu adalah ilmu untuk pegangan kita lah, dalam perjalanan kita mendekatkan diri dengan Allah, kan? Mencintai Rasul, dan kita menghormati Rasulullah, sebab Rasulullah yang membawa syariat Islam ni kepada alam, kepada kita semua ni, dan untuk kita mengenal Allah, kan? Cara hidup Islam, kan? Memberi kita sinar, kan, kehidupan yang lebih baik. Kita kena hormati Rasulullah. Janganlah kata sampai Rasulullah tu macam-macam, kan? Itu yang pada saya, yang ajaran Sihak tu, dia tuduhan melulu lah. Pada saya tuduhan melulu. Kemudian selepas syariat, yang kita dalam rangkuman dia ada tarikat, perbuatan kita. Asas dia adalah mengamalkan segala yang dipelajari dari syariat dengan penuh keimanan dalam hati kita. Allah nak tengok keikhlasan kita pula. Lepas kita memahami syariat semua tu, apa dia punya hati kita ni, nak menuju pada Allah, sama ada semata-mata untuk nikmat Allah, janji nikmat Allah, kan? Ataupun kita nak nak serah diri pada Allah, kan? Mengenal Allah, mengenal diri, dan keikhlasan kita tentang segala perbuatan kita dalam amalan kita. Keikhlasan tu yang Allah nak tengok. Jadi apabila sampai tahap kita ikhlas dalam melakukan segala ibadah dalam syariat tu, seterusnya ada peringkat hakikat, iaitu perbuatan tubuh jasad, hati sanubari, jiwa dan roh kita. Asasnya adalah perbuatan tubuh jasad sepenuh hati dan keyakinan selepas melalui fasa syariat dan tarikat. Itu meliputi kefahaman kita. Kan? Tarikat meliputi kefahaman kita. Jadi perbuatan tubuh jasad kita, sanubari, jiwa, roh kita tu adakah sepenuh hati dan penuh dengan keyakinan. Itu peringkat seterusnya, hakikat itu. Baru kita merasai
Aku yakin Allah itu wujud, Allah itu ada di mana-mana. Segala di sekeliling kita ni semua ciptaan Allah. Dan apabila mencapai tahap hakikat seperti itu, keikhlasan, keyakinan, dan dia membentuk tingkah laku kita jadi baik, daripada mulut celupar, daripada mulut yang sentiasa berjaga-jaga, daripada hati yang iri hati dengan orang lain, sentiasa menjaga hatinya serah pada Allah. Dan jangan bersifat iri hati, jangan bersifat sombong, jangan bersifat yang negatif. Semuanya kita jaga dalam bahagian hakikat tu, perbuatan kita. Jadi apabila mencapai umur lagi meningkat lagi umur kita, contohlah umur kita dah sampai 40 lebih ke apa kan, dia akan ada satu tahap tu, tahap makrifat. Tahap di mana asasnya adalah tahap kesedaran mengenal Allah selepas melalui fasa syariat, tarikat dan hakikat. Kesempurnaan dalam ibadah, wusul, tawajuh, dan kemuncaknya adalah anugerah tajli dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tahap-tahap dia. Dia apa kata orang tu, mengenal Allah tu lebih mendalam, lebih menjiwai, lebih tahu Allah di mana, Allah kat mana. Roh kita dicipta dengan cahaya. Macam mana? Gitu. Dia lebih mendalam. Sebab dia berdasarkan kematangan kita pada umur kita. Bukan kita berfikir melalui akal, tapi lebih kepada hati keyakinan kita. Itu yang lebih pemahaman tu lebih dalam, kan? Dan seterusnya, apabila mencapai semua tahap tadi, kita dah melalui syariat, tarikat, hakikat, makrifat tadi tu, kita terus akan sampai ada tahap yang lain rupanya. Ini saya baru tahu sebenarnya dalam tahun lepas, tak silap saya, dan saya dimaklumkan lah, kan? Dan ada kebenarannya. Dan selepas makrifat itu adalah makunah. Asasnya adalah kepada kun fayakun, yang bermaksud jadilah. Pada tahap ini adalah tahap keyakinan dan kebergantungan sepenuhnya kepada Allah, walau apa jua keadaan dalam menghadapi atau melaksanakan sesuatu. Sesungguhnya pertolongan Allah itu pasti hadir dan ada pada tahap ini. Makunah, rupanya ada 5 tahap. 1, 2, 3, 4, 5. Dalam ibadah kita dengan Allah ni ada 5 tahap sebenarnya. Itu yang saya kongsikan pada hari ini untuk kita faham bahawa apabila kita mencapai tahap jalan-jalan makrifat yang lebih mengenal Allah ni kan, kita jangan bermusuh dengan syariat, kita jangan bermusuh dengan tarikat, kita jangan bermusuh dengan hakikat, jangan bermusuh dengan siapa je, kan? Sebab semua syariat itu adalah ilmu kita, asas kita, base kita. Nak buat satu rumah perlu ada tapak yang kukuh. Itulah syariat, asas dalam agama kita mentauhidkan Allah. Kemudian baru melalui tarikat, kan? Perbuatan sanubari kita, asas mengamalkan segala yang dipelajari tu. Apa yang pelajari itu daripada syariat tu, kita kena pelajari, kita kena belajar, kena apa kata orang tu, kena ambil tahu, kena pegang itu. Kemudian melalui hakikat. Sebenarnya benda ni melalui bukannya ajaran baru, bukan. Dia peringkat dalam agama Islam tu ada peringkat dia, ada perjalanan dia. Apabila kita sampai tahap makrifat itu, kita jangan bermusuh dengan syariat. Jangan musuh, sebab pemahaman kita sebenarnya asasnya daripada syariat. Itu yang saya nampak sepanjang saya melihat ajaran sesat ni lah, pandangan saya lah. Asas tu dia terus longgar, asas tu dia terus tak kuat, asas tu umpama dia terus lepaskan dari ikatan,
Padahal asas itulah perlu diikat sekuat-kuatnya. Semakin dalam kita memahami Islam, memahami diri, memahami Allah, sepatutnya ikatan tu semakin kuat, bukan dilonggarkan. Supaya kita jangan terpesong dengan pemahaman-pemahaman yang terpesong jauh macam gitu. Kita untuk peringkat makrifat ni, dia tak ada satu buku ataupun satu yang kata orang tu yang boleh diterangkan. Dia sebenarnya kata orang tu hidayah dari Allah, pemahaman dalam hakikat tu. Apabila kita melalui perjalanan hakikat dia tu, Allah bila sampai satu tahap, Allah memberikan hidayah, pemahaman yang lebih dalam lagi. Itulah perjalanan makrifat. Saya untuk memahami apa itu makrifat, makan bertahun juga kan, bukan satu hari, bukan sebulan, 2 bulan. Untuk kita tapis, untuk kita faham, untuk kita bertanya pada yang ahli, untuk kita bertanya pada orang yang betul, itu prosesnya. Bukan kita hanya ambil jalan mudah, hanya menerima tanpa bertapis. Tapis itu adalah hati kita yang yakin pada Allah. Kita yakin apabila kita mencapai tahap macam saya cakap tadi, yang lepas makrifat, makunah itu, kita apa kata orang tu, keyakinan dan bergantung penuh kepada Allah. Kita mendapat jawapan tu keyakinan kita. Macam saya eksplorasi lah ke mana-mana makam, kan? Makam yang orang tak tahu ke, orang tak tahu sejarahnya, kan? Kadang orang tanya, macam mana yakin jawapan tu betul? Tahap makunah itulah. Tahap makunah itu yang hubungan kita ni dengan Allah tu ada. Ada hubungan kita dengan Allah melalui hati kita, bukan akal. Melalui hati kita, kekuatan kita, keyakinan kita. Tahap keyakinan seseorang tu, kita tak boleh nak kata orang tu, nak ceritakan. Tak boleh nak apa tu, digambarkan, kan? Sebab dia adalah individu punya rasa. Individu. Jadi apabila saya peringkat makunah ini, keyakinan tinggi, saya bercerita, menyampaikan, yang lain semua urusan Allah. Allah nak bagi orang yang dengar tu yakin ataupun tidak, semua atas urusan Allah. Saya hanya menyampaikan atas gerakan yang Allah beri untuk saya sampaikan. Umpama saya ni macam orang tengah yang menyampaikan. Urusan lain Allah. Allah nak meyakinkan orang tu, nak bagi hidayah pada orang yang mendengar tu ke apa, itu urusan Allah, bukan urusan saya. Saya hanyalah hamba Allah. Kita dah berserah diri pada Allah. Segala sifat kita yang boleh nampak, boleh dengar, boleh cakap, kita serahkan kepada Allah. Itu yang mencapai tahap ada hubungan kita dengan Allah itu ada. Sebab itulah apabila saya bercakap sesuatu makam itu, tidak lama kemudian ada fakta yang menyokong apa yang saya cakap. Tak lama kemudian itu, salah satu contohnya macam Profesor Soleha contohnya, kan. Dia ada satu bahagian tu dia mengiyakan apa yang saya ceritakan sebelum ini di eksplorasi saya. Sebelum ni orang cakap, ya ke kan. Tapi profesor yang pengkaji bahasa, seorang yang falsafah, kan, dalam segi bahasa apa semua, dia mengiyakan. Saya rasa dia pun tak tahu saya punya eksplorasi apa, kan. Tapi jawapan dia tu mengiyakan. Alhamdulillah lah, itulah yang dikatakan apabila kita bertawakal pada Allah, kita yakin dengan Allah, insya-Allah Allah akan kata orang tu memberi jawapan itu daripada yang hamba yang lain pula untuk memberi jawapan. Macam itulah dia punya proses kita dalam agama ini. Dia ada peringkat-peringkat dia. Benda ni bukan kita terus nak cari. Kita kena syariat dulu. Kita kena syariat. Dia tak boleh terus nak melompat makrifat. Dia tak boleh. Makrifat itu adalah
hidayah dari Allah semata-mata. Jom sertai ahli channel Studio NS Production dalam rancangan eksplorasi misteri mistik ini dengan klik butang join di bawah video ini atau klik link pada bahagian description. Ada 4 pakej yang disediakan. Penerangan lebih lanjut akan diterangkan apabila anda klik butang join sekarang. Sokongan anda sangat membantu channel ini. Itu saja video untuk kali ini. Terima kasih kerana tonton dari awal sehingga ke akhir. Jumpa lagi pada video yang lain yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.